Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Ohani dan Astro Ohani tidak pernah tidak membincangkan tentang dunia pendidikan. Kami percaya dan mendukung sepenuhnya pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan rendah, menengah, pengajian tinggi juga cukup-cukup kami bincangkan di sini, dan ini adalah rancangan yang pernah menemu bual naib-naib Chancellor terkemuka dunia, termasuklah Profesor Alice Guss, wanita pertama, rakyat Amerika pertama yang memimpin institusi pengajian tinggi yang cukup dikawal dan dijaga kerana orang mereka saja yang memimpinnya, iaitu Imperial College di London. Dan beliau telah berjaya membawa penarafan yang lebih baik untuk Imperial College. Oleh itu, saya sentiasa bila berjumpa dengan orang seperti beliau mencari laganya di Malaysia. Dan salah seorang hari ini akan berkongsi bersama saya adalah Profesor, beliau adalah Professional Technologist, Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib, Naib Chancellor Universiti Teknologi Petronas. Terima kasih Prof kerana meluangkan masa. Dan saya nak mengucap tahniahlah, saya tak pernah temu bual Prof lagi sejak Prof pegang kerusi yang cukup hebat ini sebagai Naib Chancellor UTP. Cuma di Malaysia ni bila kita sebut pendidikan je, keluar penarafan, ranking dan sebagainya. Tidaklah bermakna itu tak bagus, dan yang bagusnya di tahun yang cukup mencabar dengan era pandemik ini, laporan yang terbaru mendapati bahawa dalam QS World University Ranking penarafan Quacquarelli Simmons itu, di Asia 10 universiti tempatan 7 IPTA awam dan 3 IPTS ataupun swasta for the first time, buat kali pertama dalam 110 universiti terbaik Asia. Jadi negara meningkat dalam lonjakan itu, dan tentunya antara yang membawa obor itu untuk yang swasta dari Malaysia itu adalah UTP, Universiti Teknologi Petronas, yang kini berada pada kedudukan 70 berbanding 82 tahun lepas. Kalau dapat bonus, saya rasa banyak mereka ni. Jadi kejayaan ini telah mengekalkan kedudukan UTP sebagai universiti swasta nombor 1 negara di rantau Asia, dan dalam penarafan universiti kejuruteraan dan sebagainya pun mereka amat memberangsangkan. Jadi saya nak terus tanya Prof, sebagai seorang akademik, Prof juga memang banyak percaya kepada pendidikan dan pembangunan. Ada catatan dalam jurnal yang diiktiraf Prof sendiri dan capaian penyelidikan Prof sendiri. Bagaimana harus kami rakyat Malaysia ini melihat kepada kejayaan dan dicapai oleh universiti-universiti Malaysia dalam penarafan dunia? Terima kasih Kamarul. Satu soalan yang saya percaya sangat relevan dan sangat mencabar kalau kita nak menjawab dia secara keseluruhan. Baiklah, for the start, penyertaan UTP di dalam ranking dan rating ni adalah sebahagian daripada usaha kami untuk membina jenama UTP. So building a brand ni adalah satu yang sangat penting, sangat penting. Sama ada kaedah penarafan ni kita setuju atau tidak, kaedah penarafan ranking ni telah menjadi salah satu daripada penunjuk aras yang digunakan oleh masyarakat di luar sana. Dan mereka menggunakan penarafan ini untuk melihat sejauh mana pencapaian sesebuah universiti. Jadi penunjuk aras ini digunakan oleh masyarakat yang terutamanya daripada kalangan pemegang taruh yang utama seperti para pelajar, ibu bapa dan juga majikan. Jadi mereka melihat kedudukan ini. Selain itu, kedudukan dalam ranking dan rating ini juga penting, seperti mana yang saya sendiri alami bila kami cuba untuk melakukan usaha sama dengan universiti-universiti di luar sana, terutama yang ternama. Dia akan tengok kat mana uni, kan? Kalau uni tak ada langsung dalam tu, minta maaf lah, mungkin mereka tak berminat. Tapi kalau you appear somewhere in the rating and ranking, diorang akan menunjukkan minat mereka. Jadi kalau kita lihat kepada ranking exercise yang dibuat oleh badan ternama seperti QS, THE, kaedah ni pakai beberapa faktor sebagai parameter pengukur aras. Umpamanya mereka gunakan peer review. They do survey untuk dapatkan peer review tentang
kebaikan suatu universiti. Ya. Selain daripada itu, peer review ni dia buat daripada kalangan akademik dan juga industri. Bukan daripada kalangan kaki tangan akademik di luar sana juga, tapi di kalangan industri. Selain itu, mereka juga ada indikator yang melihat kepada kekuatan tenaga pengajar dari segi kelayakan, komposisi tenaga pelajar dan pelajar yang melibatkan masyarakat antarabangsa, sebab ia sebagai suatu refleksi kepada how international the university is. Ya. Kekuatan penerbitan para akademik dan juga para penyelidik, ya, di universiti, ya. Dan dia juga tengok pada sejauh mana you berjaya membuat jalinan kerjasama dengan universiti lain dan industri, ya. Dan juga adalah beberapa faktor lain. Faktor-faktor yang saya sebutkan tadi adalah antara faktor-faktor yang utama yang appear dalam dia punya assessment, ya. So kesemua faktor ini merupakan penunjuk proksi lah. Itu yang kadang-kadang dia jadi controversial, sebab ini cuma penunjuk proksi. It doesn't mean that dia akan reflect the true indication, tapi it's a proxy indicator yang kita boleh gunakan, ya, untuk menunjukkan sejauh mana kekuatan suatu universiti itu secara keseluruhan, ya. Jadi berdasarkan kepada fakta ini, UTP menggunakan dia bukan sebagai suatu brand building sahaja, sebagai satu exercise untuk kami membina jenama kami, tetapi juga kami menggunakan dia sebagai suatu feedback bagi kami merangka strategi untuk memperkasakan UTP, ya. Dan buat masa yang sama, kita tinjau sama ada apabila kita telah melaksanakan suatu strategi itu akan memberi kita suatu outcome yang positif, ya. So dia jadi macam satu monitoring indicator balik kepada kita. And of course, lebih penting lagi ialah kejayaan dalam ranking ni, ya, perception di luar sana, kejayaan dalam ranking ni juga adalah satu yang penting untuk memberi satu bentuk macam keyakinan kepada terutamanya pelajar baru menyertai kita dan juga kepada industri atau majikan di luar sana untuk mengambil para pekerja daripada kalangan graduan kami. Jadi saya berpandangan kepentingan ranking and rating ni dari aspek sebegitu. UTP kita bangga dia adalah universiti untuk Malaysia, tetapi dia berada di lokasi di utara, dan baru-baru ini bila gempar kata ada trilion dolar galian di kawasan utara, tentunya antara universiti kedutaan dalam bidang pengajian mineral dan sebagainya adalah UTP. Dan kita tahu relevannya UTP kepada petroleum tentunya, kerana itu kekuatan tegar Petronas misalnya. Tetapi semua itu kadang-kadang kita tak nampak dekat penarafan kerana kita lihat ada pihak-pihak yang mengejar penarafan itu jauh daripada bidang kekuatan yang mereka ada, misalnya Prof. Baik, you are right, Kamarul, in the sense that kalau kita tengok penarafan ni, kalau kita salah guna penarafan ni, kita boleh manipulate. Itu pada pandangan saya. I may not be right, tapi saya rasa kalau kita kejar pada penarafan sahaja, we can manipulate it in a way. Tapi dalam kes UTP kami tidak berpandangan begitu. Pada kami, penarafan ni adalah sebagai suatu outcome yang macam confirm kepada usaha-usaha kita di dalam perkasakan universiti. So we look it more from the angle of outcome. Yes, we want to place ourselves very good in that position, tapi kita tak naklah orang kata do it purposely just untuk kejar penarafan sahaja, ya. Jadi kita guna penarafan ni lebih kepada sebagai benchmark untuk kita perkasakan universiti. In fact, macam saya cakapkan tadi, Kamarul, kalau you tengok terdapat inkonsistensi dalam penarafan even QS sendiri, kalau kita tengok QS Asia dengan QS World, ya. Ada universiti yang ada kalanya dia berada di atas dan ada kalanya dia berada di bawah. Begitu juga kalau kita tengok THE for that matter, ya. Jadi ada slight inconsistency. Universiti tu ada, tapi dari segi position tu dia ada slight inconsistency. Now, sebab inconsistency itu adalah berpunca kepada faktor-faktor yang digunakan, ya. QS Asia dengan QS World pun dia tak gunakan semua faktor dalam QS Asia sama dengan QS World. Dia tak sama. Jadi bila indikator tu dia berbeza sedikit, ada perbezaan. Jadi dari segi pengiraan markah untuk menentukan kedudukan tu juga
tak sama. Ya, tak sama. Okey. Dari sebab itulah kita nampak terdapat inkonsistensi, dan kadang-kadang kalau you tengok kebanyakan universiti ni dia suka tengok kepada mana yang berpihak pada dia. Jadi bila dia berbuat satu claim tu lebih pihak pada dia. Tapi UTP tidak berpandangan begitu, ya. Kalau kita lihat UTP ni, kami daripada dulu lagi bila kita tengok dari segi penarafan rating atau ranking ni, kita tengok secara keseluruhan. Sebab UTP ni kita participate dalam all the instruments. Ya, kita participate dalam QS, kita participate dalam THE, kita juga participate dalam MyRA dan Setara. Ya, in fact MyRA dengan Setara, kalau you tanya saya berpendapat MyRA dan Setara adalah lebih rigorous sebab dia buat detail audit untuk tengok kekuatan universiti. So UTP ni kita tengok pada keseluruhan pencapaian kita dalam instrumen yang mengukur kepada rating dan ranking ni. Dan alhamdulillah saya berani katakan setakat ini UTP dah perform very well, reasonably well in all the instruments. Yang mana atas dasar itulah maka kami berpandangan dan berpendapat bahawa UTP merupakan universiti swasta terbaik di Malaysia. So that is my point of view. Kalau untuk Petronas dan Universiti Teknologi Petronas, tentunya ada persepsi bahawa universiti ini kejuruteraan. Universiti ini pelombongan mineral dan sebagainya. Mungkin saya beri peluang kepada Prof untuk masukkan sikit di situ. Mungkin ada pelbagai perkara yang dah berlaku yang mungkin penarafan tidak juga boleh memberikan seluruh gambarannya. Bagaimana Prof mahu rakyat Malaysia, terutama ibu bapa dan pelajar, melihat pada apa kekuatan dan sumbangan yang ada pada Universiti Teknologi Petronas kini? Okey, terima kasih for leading me to that. In fact, Kamaru, kalau saya boleh share further, dari segi UTP ni, bila kita buat strategi dan strategi untuk memperkasakan universiti ini, kita bertumpu lebih kepada apakah dia faktor-faktor yang dapat menarik pelajar-pelajar untuk datang ke UTP, apakah faktor-faktor yang akan membantu kita untuk membina mereka menerusi program-program akademik kita, ya, sejauh mana kekuatan akademik program kita dari segi akreditasi, dan juga kaedah penyampaian yang kita lakukan menggunakan teknologi-teknologi terkini, dan juga kita bawa pemain-pemain industri yang berpengalaman untuk membantu kita dalam membimbing dan membina para pelajar ini untuk menjadi suatu graduan yang kita term sebagai serba boleh dan juga mempunyai global view, ya, mempunyai pandangan global. Selain itu juga sekarang ni yang lebih penting lagi, pelajar-pelajar ni ditekankan juga aspek kehidupan di dalam universiti. This is where dalam 4 ke 5 tahun yang sudah UTP telah memulakan penekanan yang kuat di dalam membangunkan student experience. Student experience ni involve bagaimana kehidupan mereka di universiti, how exciting it is, ya. Interaction dia dengan academic staff, interaction dia among peer, apa dia aktiviti-aktiviti club yang dilakukan, to the extent that ada tak dia mempunyai opportunity untuk pergi ke luar negara sebagai suatu bentuk exposure untuk memperkasakan, membina mereka dengan lebih baik, ya. Dan juga dari segi pembinaan values, sasiah yang baik pada diri mereka. Kami telah introduce apa yang kami term sebagai, kita panggil COIR lah daripada perkataan Arab kan, untuk sebenarnya dia gabungan daripada beberapa unsur diri yang baik, sasiah yang baik untuk mereka, macam accountability, collegiality, trustworthy, benda yang sebegini, yang integrity, benda yang penting untuk mereka menjadi seorang yang bukan saja sebagai seorang profesional yang berjaya tapi juga mempunyai integriti yang tinggi. Jadi kita berpaksikan kepada daripada target yang sebegini, kita telah membina strategi-strategi dan juga implementasi-implementasi yang membantu UTP untuk melaksanakan program-program yang efektif yang dapat membina pelajar. Saya pun nak Google lah tengok pelajar tua boleh masuk tak. Tapi sebelum itu, Prof, boleh. Kita ada master's program online distance learning. tapi ada persepsi, Prof, yang
Macam juga menara berkembar tertinggi dunia KLCC itu susah nak masuk ke UTP ni persepsinya. Kalau tak dapat 4 flat ke, kalau tak dapat semua A atau A campur ke, A plus atau student terbaik, pelajar terbaik lah, tak bolehlah mengidam nak masuk UTP. Prof cuba jelaskan perkara ini kepada kami. Okey, benda tu sebenarnya, Kamarul, benda tu pada awal penubuhan Universiti Teknologi Petronas ni, ketika itu kebanyakan pelajar kami ni adalah ditaja, ditaja oleh Petronas, oleh badan-badan berkanun lain, dan sebenarnya spesifikasi yang tinggi ini diletakkan oleh penaja-penaja ni sebab mereka mahu pelajar-pelajar yang betul-betul bagus. Jadi disebabkan ketika itu, ketika di awal permulaan kami ditubuhkan, kami mendapat pelajar-pelajar yang ditaja. Dengan sebab itu memang pelajar-pelajar ni dia punya result tu memang excellent lah, memang bagus lah. Kan? Yang memang we were aware of it, kami perasan berkenaan dengan benda ini, tapi as we go along, right, kita dapati bahawa penajaan ini semakin berkurangan, ya. UTP ni kalau ikut kami punya syarat running of program ni yang kita declare dengan dengan badan akreditasi, ya, syarat kemasukan UTP ni taklah seperti yang persepsi di luar sana. Ya. Maknanya kita akan ambil pelajar selama dia memenuhi kriteria yang diberi berdasarkan kepada badan-badan akreditasi di luar sana. Jadi maknanya Kamarul, persepsi ni sekarang ni taklah betul. Ya, sekarang ni kami telah mula membetulkan persepsi ni, kami telah mula mendapat para pelajar yang bukan kata diorang ni lemah, tidak, tapi mereka masih memenuhi keperluan untuk kemasukan ni. Ya, pasal dulu kita main kota, jadi kota tu dia tengok masa tu kan. Jadi sekarang ni tapi sungguh pun mungkin kalau kita lihat kebanyakan orang berpandangan mungkin dari segi kualiti pengambilan tu dah turun sedikit, tapi kami percaya dengan kekuatan program akademik yang telah kami bina selama beberapa tahun kami ditubuhkan, dengan kekuatan para akademik kami bersama-sama dengan berserta dengan kemudahan state of the art equipment yang kita ada, facilities dari segi academic delivery dan juga eksperimen yang pelajar-pelajar buat, dan juga opportunity untuk mereka bersama dengan industri, membuat latihan industri dalam jangka masa yang lebih panjang, 7 bulan. We are the only university in Malaysia yang buat 7 ke 8 bulan latihan industri, dan ini sangat penting dalam membina pelajar-pelajar tu. Dan kami juga dapati selepas pelajar-pelajar tu balik daripada latihan industri, mereka menjadi seorang yang lebih mature, ya, dan lebih berfikiran terbuka, ya. So the whole lot of this combined dia. mRNA ni, messenger RNA yang kita gunakan untuk pencapaian bagi mencari vaksin adalah teknologi baru yang sebelum ni ada tapi tak pernah digunakan secara begitu menyeluruh untuk mencari penyelesaian kepada menghalang jangkitan COVID ataupun mencari penawar COVID-19 misalnya. Jadi bagaimana Prof melihat keupayaan UTP untuk bukan saja mempertahankan kebolehpasaran graduan tadi, tetapi meningkatkannya lagi, merentasi cabaran norma baru itu. Pada masa yang sama, kekuatan UTP itu jelas, iaitu pembelajaran STEM misalnya, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik itu. Tapi kini perlu ditambah dengan aspek untuk menjadikannya lebih efektif itu, memberikan penyelesaian kepada dunia, Prof. Macam mana tu? Satu soalan yang sangat mencabar, Kamarul. But anyway, apa yang telah kita lakukan, ya, kalau kita tengok dari segi sejarah
graduan yang dihasilkan oleh UTP ni, sejak daripada mula kita menghasilkan graduan sehingga sebelum pandemik, UTP telah berjaya mempertahankan rekodnya yang mana para graduan kami telah berjaya mendapatkan pekerjaan lebih kurang 95% daripadanya mendapat pekerjaan sekurang-kurangnya lepas 6 bulan. 6 bulan. Jadi dalam period 6 bulan tu lebih kurang 90% pelajar kami telah berjaya mendapat pekerjaan. Ya. Dan bila datang COVID ni, in fact sebelum datang COVID ni kita dah realise, kita sedar bahawa UTP tidak boleh cuma bertahan kepada apa yang telah kita lakukan in the past, seperti kita bergantung cuma kepada latihan industri yang panjang saja. Sebab itulah maka UTP mengorak langkah untuk mengambil student experience ni sebagai satu implementasi baru kami yang kami perkasakan bagi membina para pelajar kita, para pelajar UTP supaya mereka menjadi graduan yang serba boleh dengan lebih kuat lagi, dari segi kebolehan untuk mereka berinteraksi, kebolehan untuk mereka buat business plan. Jadi kita perkuatkan mereka. Kita ada technopreneurship program di UTP sebagai satu daripada program yang membantu kita untuk membina para pelajar. Dan kalau kita tengok dari segi program UTP ni pun, kami bukan suatu universiti yang orang kata menyeluruh A to Z. Kita universiti yang fokus. So bila you buat universiti yang fokus ni, dia bagi you satu orang kata kekuatan. You boleh buat kekuatan you dengan lebih mudah, and bila size you tak besar, kekuatan you berpaksi kepada certain specialization, universiti ni akan lebih cepat untuk memacu ke hadapan, membuat banyak perubahan-perubahan yang positif, ya. Prof, sebelum kita tamatkan, saya bagi peluang pada Prof, kerana kita tahu tahun ini tahun mencabar, tekanan juga jiwa, mental semuanya naik berbanding sebelum. Jadi apa harapan Prof kepada pemikiran ibu bapa, pemikiran masyarakat, pemikiran anak-anak muda yang mungkin ramai yang bercakap tentang juga menangguhkan pembelajaran, duduk ajalah di rumah sampai semua ni tamat dan sebagainya. Apa yang boleh Prof kongsikan perkembangan terkini tentang alam pengajian tinggi, bila kita akan melihat adakah balik seperti biasa, hadir kembali ke kampus, bagaimana dengan kemasukan seterusnya, mungkin Januari 2021 untuk UTP, apa yang ada dalam penerangan Prof yang Prof boleh kongsikan kepada rakyat Malaysia? Okey, saya telah menyertai beberapa webinar macam online seminar di mana kita lihat banyak tokoh-tokoh akademik dunia berbicara tentang apa akan terjadi selepas pandemik COVID-19 ni berakhir. Sama ada sejauh mana dia akan berakhir, adakah dalam masa yang terdekat ataupun akan mengambil masa yang lebih lama. Tapi secara umumnya saya lihat the way forward dalam pembangunan akademik ni, kita tidak, saya secara personalnya saya menyatakan yang kita mungkin tidak akan kembali kepada apa yang telah kita laksanakan dulu, terutamanya dari segi pembelajaran, pembelajaran. Mana we will not go to full face to face, for example, sebab pandemik COVID ni in a way dia telah put pressure on university untuk develop new ways of how they do their delivery. Jadi teknologi dan kaedah-kaedah yang telah dibentuk ni, saya rasa kebanyakan universiti akan rasa it's a waste to just drop them like that. Right? So what the university can do is dia akan gabungkan, integratekan teknologi dan kaedah-kaedah yang telah dibentuk dalam masa mengharungi COVID-19, pandemik COVID-19 ini, dan menggabungkan dia dengan apa dia kaedah-kaedah terdahulu yang baik yang kita boleh continue untuk guna pakai, dan bersama-sama ini akan menjadikan suatu kaedah yang lebih mampan untuk kita ke hadapan, dan akan memberi lebih kebaikan kepada para pelajar. COVID ni memang betul adalah sesuatu yang saya rasa kalau kami di Petronas kita guna term Black Swan.
Dia datang tanpa dijemput, dia datang Ya. dan sekelip mata dia merubah dunia. Ya, dan jadi banyak dugaan yang kita lalui, betul lah macam seperti Kamarul beritahu tadi, dari segi the future of employment, ya. Jadi tapi saya rasa ini merupakan satu cabaran yang universiti kena ambil secara positif. Ya, sebab dia juga bagi kita, selain daripada cabaran, dia juga bagi kita opportunity, peluang untuk kita masuk ke sesuatu yang baru, ya. Macam kan sekarang ni kita tengok pada apakah program-program baru yang akan lebih lebih fitting untuk the future, kan. So these are the opportunity where university boleh mengorak langkah dan membuat perubahan untuk menuju kepada sesuatu yang akan lebih fulfilling kepada masa akan datang. Jadi pada saya, pesanan saya pada ibu bapa dan pelajar, don't take it negative, think positive, because insya-Allah kita akan dapat mengharunginya. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ni, Kamarul, before kita end, untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pelajar, baik pelajar yang sekarang ni mungkin mempunyai minat untuk menyertai UTP dan menyokong untuk pergi ke UTP, dan juga para pelajar kami yang ada sekarang, dan juga para pelajar kami yang telah bergraduat daripada UTP, dan juga kepada ibu dan bapa, ya, parents yang bagi support pada anak-anak mereka untuk belajar ke UTP. Kerana industri-industri juga, ya, industri-industri, terutamanya parent company kami Petronas, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan yang telah diberi, kerana tanpa sokongan mereka, UTP tidak akan boleh berada pada kedudukan yang kami rasai sekarang. Terima kasih banyak kepada Universiti Teknologi Petronas dan Naib Chancellor mereka, Profesor cukup hebat sekali, dan terima kasih kerana telah menonton. Sekian, terima kasih, dan ini adalah Agenda Ohani.